Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jadi kita sambung pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek fiqh dan juga sirah. Untuk subjek fiqh dan juga sirah, kita pergi kepada bahagian fiqh pada hari ini. Pelajaran yang ke-6, sunanul wudu'i ahada asyara syai'an, berkenaan dengan sunat wuduk yang keseluruhannya ada berapa semua tu, ahada asyara syai'an. Jadi buka surat ni sampai 7, sampailah muka surat sebelah tu, 11 muka sampai 11 di muka surat 61, muka surat 71 dan juga 72 dalam buku teks, untuk ke-11 rukun wuduk. Jadi pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang penting. Apapun awak dah belajar di peringkat sekolah rendah lagi, dah belajar benda ni dalam fardu ain, kita beri penekanan semula, cara-cara berwuduk dengan sempurna, dan moga-moga wuduk yang kita belajar ini memberi kesedaran untuk memperelokkan lagi wuduk yang kita dah laksanakan sebelum ini. Okey, tengok yang pertama tu, at-tasmiyatu fi awwalihi. Itu apa tu? Pertama sekali itu, kata itu tulis apa tu? Membaca bismillah. Ada membaca bismillah. Tangan dalam tu dia buat apa tu? Dalam tu, ini step yang pertama. Ini perkara yang dikira sunat lah. Perkara yang dikira sunat itu basuh kedua-dua pergelangan tangan tu. Pada awalnya tu buat gitu. Kira mukaddimah lah ni. Mukaddimah lah. Jadi basuh kedua pergelangan tangan. Lepas tu saniha, yang kedua ghuslul kaffaini ilal ku'ain. Membasuh kafain ilal ku'ain, membasuh ni bau apa, tangan ni hingga ke pergelangannya. Tangan ini hingga ke pergelangannya. Mula-mula bismillah, yang kedua basuh tangan sehinggalah ku'ain, hingga pergelangannya. Lepas tu yang ketiga, nak basuh yang tadi tu pergelangan tangan tu, maknanya sampai ke ni. Kita nampak ni, ku'ain ni, ni benda ni. Apa kata yang keras ni? Yang keras ni. Itu dia punya had dia. Ini untuk sunat je lah, sunat. Maknanya kalau awak tak buat pun, buat yang wajib pun tetap sah. Cuma buat yang sunat ini dapat pahala lebih lah. Lepas buat yang itu, barulah salisuha al-madmadatu ba'da ghaslil kaffain. Apa dia tu? Berkumur. Berkumur macam mana tu? Berkumur ba'da ghaslil kaffain, mana berkumur memasukkan air ke dalam mulut selepas kita membasuh pergelangan tangan tadi tu. Berkumur. Jadi berkumur tu macam mana? Berkumur ni maknanya kita tidak telan air tu. Kalau telan tu tak panggil berkumur. Bila berkumur maknanya kita memasukkan ke dalam air mulut, lepas tu kita luahkan semula. Kenapa perlu kepada berkumur ni? Perlu berkumur supaya sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut, kotoran-kotoran yang ada dalam mulut itu dapat dibersihkan. Itu antara dia punya hikmah perlunya kepada berkumur. Lepas itu kita pergi kepada yang keempat. Gambar benda tu dalam tu. Tak nampak jelas lah gambar tu tak? Itu gambar orang tu dia memasukkan air ke dalam hidung tu. Lah. Tu al-istinsyaku ba'dal madmadati. Maknanya dia memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air dalam hidung ni maknanya dia tidaklah sedut. Dia masuk air sikit sahaja, bukan
sedut gitu, sedut gitu, tak jadi apalah. Dah. Jadi maknanya dia masukkan air ke dalam hidung selepas dia melakukan proses yang ketiga tadi, iaitu berkumur. Dia masukkan air ke dalam hidung. Masuk air dalam hidung, masuk sikit sahaja, lepas tu keluarkan balik. Macam cara kumur juga. Macam cara berkumur juga, tapi dia ni apa nama ni, masukkan tak masuk habis. Tak. Masuk, lepas tu kita hembuskan balik. Itu memasukkan air ke dalam hidung. Ini step yang keempat. Lepas tu step yang kelima, qamisuha mashu jami'ir ra'si, membasuh keseluruhan kepala. Jadi kalau ikut kepada mazhab Syafi'i, dia basuh yang ni sahaja. Dah, yang ni awak kepala ustaz ni basuh sini. Kepala ni yang ni. Dah, sampai sini. Maknanya kenalah rambut tu sekurang-kurangnya 3 helai. Tapi kalau ikut kepada mazhab Hambali, dia kena basuh semua kepala ni. Basuh yang ni, pergi depan balik. Pergi depan balik. Basuh macam ni. Air tu kita letak kepala, pergi macam ni, patah balik. Sekali saja. Kepala ni sekali saja. Kalau hak lain tu semua 3 kali. Tapi kalau kepala ni sekali saja. Ini kalau ikut mazhab Hambali. Kalau ikut mazhab Syafi'i sama lah, kena 3 kali. Tapi kami ikut riwayat yang lebih sahih ialah sekali sajalah. Awak basuh macam ni, lepas tu awak datang kembali ke depan. Macam tu. Maknanya dia kena semua kepala. Macam-macam dalam buku ni katalah. Mashu jami'ur ra'si. Itu yang sepatutnya, yang seharusnya awak buat. Yang sebetulnya macam tu. Yang sebetulnya. Okey. Lepas itu, sadisuha mashu jami'il udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Lepas tu barulah proses yang berikutnya. Lepas basuh kepala, basuh benda, basuh telinga pula. Basuh jami'il uzunain. Kedah tu ni uzunain. Basuh keseluruhan telinga tu. Telinga ni basuh ni. Bila dinamakan telinga, tak gambar tu telinga tu, dia basuh habis ni. Jangan masuk ke dalam. Tak. Jangan masukkan air ke dalam telinga. Tak. Maknanya zohir ni, ni. Hak batin ni dalam ni sikit. Bukan dalam telinga sini, dalam ni. Dalam cuping telinga ni. Itu maksud dia. Masukkan air ke dalam telinga. Batinihima bima'in jadi, dengan air yang kira air yang baru lah. Air jangan guna air teh. Tak. Air yang dalam kategori air mutlak yang boleh berhadas kecil. Itu dah air mutlak. Maknanya basuh keseluruhan telinga, zohir dan batin. Zohir sini telinga ni. Jadi buat macam mana? Macam ni. Basuh macam ni. Lalukan dengan air. Air yang baru. Mana sekali, 2 kali, 3 kali. Itu prosesnya. Proses ambil wuduk yang ke apa nama ni, yang ke-6. Dah. Lepas tu sabi'uha. Apa tu? Takhlilul lihyatil kasati. Tak jelas dalam tu. Sapu benda tu. Dia sapu sini. Sapu melewati janggut ni. Sampai ni. Janggut ni. Mana basuh sini. Ini sunat lah ke ni? Sunat. Buat tak ada janggut macam mana? Buatlah benda sunat. Benda sunat. Dah. Bila step ni? Selepas telinga. Lepas telinga baru ke sini. Dah. Kita biasa kalau telinga kaki lalu dah. Ada lagi. Dah. Ada lagi dah. Ini sunat, antara sunat ni. Dah. Lepas tu kita pergi kepada muka surat berikutnya. Ada gambar tu. Saminuha takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Dah gosok mana tu? Dia kata dah. Dia kata kalau ikut sini dia kata benda tu. Sekejap deh. Maknanya dia kena. Maknanya gosok apa nama ni, jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Gosok deh. Gosok.
Itu yang step-step yang dalam kategori sunat. Apa? Dia kena lah, maknanya di celah-celah tu. Di celah-celah jari tangan, di tengah-tengah, di celah-celah jari kaki dah. Ini step-stepnya basuh kaki dah. Gambar tu tak jelas tu, gambar tu. Tu nampak jari. Betul lah tu. Okey, lepas tu tasiuha taqdimul yumna 'ala al-yusra min yadayhi wa rijlaihi, maknanya mendahulukan yang kanan dulu ke atas yang kiri. Maknanya buat yang kanan dulu baru buat yang kiri. Tak kira sama ada tangan ataupun kaki. Itu step dia. Jadi dalam masa kita buat yang daripada awal sampai akhir tu, pastikan kita mulakan yang kanan dulu. Mulakan yang kanan dulu baru buat yang kiri. 3 kali tu. Itu. Lepas tu ashiruha, yang ke-10-nya at-taslisu fil ghasli wal masah. Apa nama ni? Taslis ni buat 3 kali. Taslisu fil ghasli maknanya gosok tu 3 kali. Tak kira pada gosok ke, pada basuh ke, pada gosok ke, sama saja. Buat 3 kali belakalah. 3 kali. Itu caranya. Cara maknanya untuk mendapatkan sunatnya buat 3 kali. Cuma yang tadilah Ustaz kata yang kepala tadi tu, dia menjadi perbahasan di kalangan ulama yang paling tepat sekali. Yang itu. Lepas tu al-hadi asyar, mana al-muwalah tu, maknanya buat secara berterusan. Buat tu tertib secara berterusan. Awak tak boleh nak basuh kita kata nak basuh kaki dulu, lepas tu nak basuh kepala. Memang ada di kalangan kaum ulama yang kata boleh asalkan menepati apa yang disebut dalam Quran. Kalau sebut dalam Quran, apa dia sebut dalam Quran? Sikit saja. Basuh muka, tangan hingga ke siku, yang tadi tangan hingga ke siku. Lepas itu basuh kepala, basuh kaki. Itu saja. Kalau nak dikira, itu sajalah. Kalau nak dikira itu saja. Sangat ringkas. Yang 4 saja. Tapi kalau nak dapat sebagaimana sunnah Nabi, maknanya Nabi buat, ini antara cara-caranya. Ini cara-caranya dah. Okey, so Ustaz rasa itu saja. Jadi Ustaz minta awak buat apa nama ni, latihan untuk tajuk ni, lepas tu kemudian hantar. Okey, Ustaz rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.